Baru-baru ini Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Jeneral Tan Sri Muhammad Asghar Khan Goriman Khan telah mengadakan lawatan rasmi ke syarikat Turkish Aerospace Industry TAI di Ankara, Turki, iaitu pada 17 Oktober 2024. Memetik kenyataan media sosial TUDM, lawatan Panglima TUDM itu adalah untuk melihat perkembangan pembinaan UAS, Unmanned Aerial System angka milik TUDM yang dijangka akan diperoleh pada penghujung 2025. Lawatan pemimpin tertinggi TUDM itu merupakan julung kali diadakan selepas kontrak perolehan ditandatangani di antara Kerajaan Malaysia dan TAI, bertujuan melihat perkembangan terkini proses pembinaan aset baharu TUDM tersebut. Turut mengiringi Panglima TUDM dalam lawatan rasmi tersebut, Panglima Wilayah Udara 2 Major Jeneral Ahmad Qusairi Ahmad Fadli TUDM dan juga tim projek UAS angka TUDM. Di dalam program lawatan rasmi ini juga, Panglima TUDM turut berkesempatan mengadakan lawatan ke beberapa syarikat yang berkait secara langsung dan tidak langsung dengan perolehan UAS angka TUDM, iaitu syarikat Aselsan, Rocketsan, Havelsan dan C2Tech. Lawatan Panglima TUDM itu diadakan sebelum berlakunya serangan pengganas terhadap kemudahan TAI di Ankara yang menyebabkan sekurang-kurangnya 5 orang terbunuh termasuk 2 penyerang, manakala 22 yang lain tercedera. Memetik kenyataan media sosial TUDM menyatakan Panglima TUDM dan delegasi telah meneruskan program lawatan ke Turki dengan menghadiri Saha Expo yang berlangsung di Istanbul bermula pada 22 hingga 26 Oktober 2024. Program ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh Panglima TUDM untuk bertemu dengan para delegasi dari negara-negara yang hadir untuk mengukuhkan hubungan diplomasi ketenteraan dan menjemput mereka ke 525 pada tahun hadapan. Panglima TUDM turut mengadakan pertemuan bersama Ketua Setiausaha Pertahanan Turki dan Komander Tentera Udara Turki, Jeneral Ziya Kemal Kadioglu. Pertemuan ini menjurus kepada perbincangan untuk mengukuhkan hubungan ketenteraan dan perancangan kerjasama untuk masa akan datang melibatkan latihan serta pertukaran kepakaran antara kedua-dua negara. Panglima Tentera Udara turut mengadakan lawatan ke beberapa booth pameran industri pertahanan semasa menghadiri Saha Expo tersebut. Saha Expo merupakan acara yang mempamerkan produk-produk dari syarikat-syarikat industri pertahanan Turki serta syarikat luar negara yang khusus kepada penerbangan maritim dan angkasa lepas. Malaysia menjadi negara pertama di rantau ini menggunakan UAS angka MEL, Medium Altitude Long Endurance, yang telah teruji dalam pertempuran apabila Kementerian Pertahanan dan TAI menandatangani kontrak untuk memperoleh platform UAS angka dan peralatan sokongan pada Mei tahun lalu semasa Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 2023. Malaysia dilaporkan bakal menempatkan drone buatan Turki itu di pangkalan udara strategik di Labuan untuk memantau sebarang pencerobohan ke perairan negara di Laut Cina Selatan. Mantan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan menekankan kepentingan melengkapi negara dengan keupayaan pengawasan menyeluruh dan keperluan mempunyai mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar segala yang berlaku dalam perairan negara, khususnya di Laut Cina Selatan. 3 buah drone MEL yang kita perolehi itu akan dikerah ke Laut Cina Selatan. Kita mesti mempunyai kemampuan mata dan telinga. Mata kita mesti mempunyai kemampuan untuk memandang jauh 350 km daripada pantai, kata beliau. Menurutnya lagi, negara mesti mengetahui apa sahaja yang berlaku di Laut Cina Selatan sebelum ia berlaku. Malaysia dipercayai memilih varian angka S yang berupaya terbang selama 24 hingga 30 jam tanpa henti pada ketinggian 30,000 kaki dan membawa muatan antara 250 hingga 350 kg. Struktur kompozit pesawat tanpa pemandu angka S itu mengintegrasikan komputer kawalan penerbangan otonomi yang dibangunkan oleh syarikat Turki sendiri bagi membolehkan UAS itu melaksanakan penerbangan menggunakan navigasi waypoint dan kawalan penerbangan. Sistem kawalan penerbangan otonomi itu membolehkan drone angka S itu pulang ke lokasi sebagaimana telah ditetapkan terlebih dahulu.
sekiranya ia berhadapan dengan kehilangan komunikasi dengan stesen kawalan daratnya. Radar Synthetic Aperture (SAR), Inverse SAR dan Radar Ground Moving Target Indicator (GMTI) yang dibawa oleh drone angka S itu digunakan untuk mengesan, mengenal pasti dan menjejak sasaran statik atau bergerak di daratan. Selain melaksanakan tugas risikan, pengawasan dan tinjauan ISR, drone angka S yang diperoleh Malaysia juga mempunyai kemampuan membawa 4 peluru berpandu MEM Smart Micro yang dibangunkan oleh satu lagi syarikat pertahanan Turki, Roketsan, untuk misi serangan darat. Peluru berpandu MEM juga terdapat dalam beberapa varian iaitu MEM-L Thermobaric, MEM-C High Explosive dan juga MEM-T serangan jarak jauh. Drone angka S juga dilengkapi dengan kamera elektrooptik inframerah EOIR untuk mengambil imej dan video beresolusi tinggi dalam semua keadaan cuaca. Sistem Identification Friend or Foe IFF penunjuk sasaran laser dan pengesan jarak laser. Ia turut dilengkapi dengan antena komunikasi satelit udara Viasat VR-18C yang berkuasa tinggi, menyediakan komunikasi selamat melepasi garisan penglihatan.